السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلى أزواجه وذرياته، وإلى أصحابه، وإلى التابعين، وإلى التابع التابعين، وإلى العلماء والنقباء والنجباء، وإلى أولياء الصالحين، وإلى آبائنا وأمهاتنا، وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى شيخ الحديث شيخ زكريا أكندهلوي رحمه الله تعالى بسير الفاتحة. صراط الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمدا المختار، وآله أطهار وأصحابه الأغيار، عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت مقدم وأنت مؤخر، لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إنا كنا من الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أصحاب الفضيلة, para alim ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru yang saya muliakan lagi saya sanjungi adalah bunda saya di sebelah ni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi afiah, Allah permudahkan segala urusannya, Allah memberkati umurnya insya-Allah di dalam kebaikan, dan kepada keluarga saya di hadapan ni, semoga Allah Subhanahu wa taala juga mempermudahkan urusan mereka, dan kepada sidang penonton dan pendengar di Facebook Live Madrasah Ar-Raudah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala juga menerima amal ibadat kita, Allah menerima doa-doa kita, Allah menerima segala ibadat, khususnya ibadat puasa kita di bulan Ramadan ni. Dan hari ni alhamdulillah kita telah sampai pada hari ke-25 Ramadan. Maka ada 5 lagi baki hari. Maka para ulama kata sebagai orang beriman, antara tanda-tanda orang beriman ni apa? Dia akan bersedih dengan pemergian bulan Ramadan. Dan orang beriman dia merasakan dalam hati dia bahawa berkemungkinan tahun depan dia tak dapat dah untuk duduk dalam bulan Ramadan, untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan. Dia berazam kan, tapi apabila kita melakukan suatu ibadat, kita kena rasa dalam diri kita seolah-olah kita tidak lagi dapat untuk melakukan ibadat itu. Maka para ulama sebut pada kita ini ada lagi saki baki hari-hari terakhir daripada Ramadan, pertingkatkan lagi amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang kita sebut sebelum ini, disyarahkan oleh para a'immah, para ulama, para awliya illah, bahawa penentuannya kemudahan pada tahun ini ataupun tahun satu-satu tahun itu ditentukan daripada bulan Ramadan yang kita lalui ataupun kita beramal di dalam bulan Ramadan ini, menentukan nilainya adalah kemudahan kita sepanjang tahun. Alhamdulillah, semalam kita dah bahas panjang berkenaan dengan adab-adab dalam berpuasa.
Kalau kita melihat balik, ustaz berat sangat ni adab semalam ni. Kalau kita lihat dalam adab berpuasa semalam, itu adalah adabnya para wali-waliullah. Para wali-waliullah, kalau kita baca dalam kitab-kitab Minhajul Abidin, kitab-kitab tasawuf lah, yang menerangkan bagaimana adabnya seorang salik, adabnya seorang orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjaga 6 perkara itu. 6 adab itu. Dan para ulama sebut sebenarnya adab itu bukan saja di dalam puasa. Sebaik-baiknya adab itu juga kita lakukan, kita amalkan di luar daripada bulan puasa, ataupun di luar daripada, walaupun kita tidak berpuasa, tetap juga kita mengamalkan amal ibadat itu. Yakni adab-adab tadi. Dan adab-adab yang disyarahkan semalam itu, itulah yang dikatakan perisai bagi mereka yang berpuasa. Puasa adalah perisai bagi dirinya, maka perisai kita tadi adalah 6 adab itu. Dan para ulama sebut pada kita yang dan Nabi sebut semalam apa dia dalam hadis tu, dan terpulang kepada orang tadi, sama ada dipecahkan perisai itu ataupun tidak. Bagi mereka yang menjaga setiap amal ibadatnya, menjaga adabnya, maka perisai dia akan kuat. Maka kalau dia tidak menjaga adabnya, maka para ulama kata dia yang telah memecahkan, selagi mana dia tidak memecahkannya. Itu dalam matan lah. Maksud dia apa? Selagi mana tidak memecahkan perisai ni tadi, dengan apa? Yakni tidak melanggar adab-adab di dalam berpuasa tadi. Maka itulah disebutkan juga oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala tentang 6 perkara tadi, yakni semalam ni. Nak tahu kena tengok balik lah. Itulah dikatakan puasa as-sawmu khawasul khusus, yakni puasa orang yang khusus lagi dikhususkan oleh Allah Ta'ala. Maksud dia, mereka yang berpuasa dengan menjaga 6 adab semalam tadi, maka puasa dia dikira sebagai puasa yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa ni Imam Ghazali bagi pada 3. Satu, orang yang berpuasa yang dipanggil puasa ammi ataupun puasa awam. Ini orang biasa. Macam mana nak dikatakan puasa yang biasa ini? Tidak lain tidak bukan hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja. Yang kedua, mereka yang puasa som bil khusus, puasa dengan khusus. Khusus dia apa? Dia tinggi sikit pada orang awam. Dia masih melakukan amal ibadat yang fardu, akan tapi dia masih lemah lagi pada penjagaan adabnya. Ini mungkin saya lah ni. Dan para ulama kata yang paling tinggi khawasul khusus, yakni dipanggil VVIP lah di sisi Allah Ta'ala puasa ni. Sebab kita dah baca hadis sebelum ini, puasa ni Nabi Allah Ta'ala sebut dalam hadis qudsi, as-sawmuli, puasa ni adalah untukku. Suara dah tak ada dah ni. As-sawmuli, puasa ni untuk aku. Maka para ulama kata ganjaran bagi puasa dia lain daripada ganjaran lain, daripada ganjaran amalan yang lain. Sebab apa? Bagi puasa khusus Allah Ta'ala berikan ganjarannya daripada diri Allah sendiri, tidak melalui perantaraan yang lain. Benda ni kita akan tahu bila kita tinggalkan dunia ni. Bila kita di yaumil qiyamah, puasa, amalan ataupun pahala ganjaran bagi puasa, Allah yang bagi direct pada kita, tidak melalui perantaraan. Cuba kita bayangkan pahala ataupun ganjaran, walaupun dia daripada raja, tapi dikira oleh orang lain, tu pun baik, sonok juga tu daripada raja. Akan tapi cuba bayangkan satu ganjaran, satu hadiah yang diberikan bukan melalui perantaraan, raja sendiri yang kata aku yang nak bagi daripada tangan aku kepada kamu. Maka para ulama sebut begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganjaran khusus bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, dengan syarat mereka ini menjaga adab-adab. Apa dia adab-adab? Yang semalam kita bahaskan 6 adab tersebut. Kemudian hari ini kita dah masuk bab, ini kita akan syarahkan hari-hari yang berkaitan ataupun apa yang dikata oleh baginda Nabi SAW berkenaan dengan Lailatul Qadar. Kita dah tahu adab macam mana nak dapat Lailatul Qadar, kalau tidak nanti habis pahala kita dan sebagainya. Dan hari ini kita bahaskan, ini panjang ni bab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Illa an qala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala taharra lailatul qadri fi al-witri min al-ashri al-awakhir min Ramadan. An Bukhari, rawahu al-Bukhari.
daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada bilangan hari yang ganjil dari 10 malam terakhir daripada Ramadan. Ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Jelas Nabi sebut, hendaklah kamu cari Lailatul Qadar fil witri. Carilah Lailatul Qadar ni dalam bilangan yang ganjil. Kita dengar lu syarah. Jangan kita syarah sendiri kita punya ni, tak. Kita ikut syarahan daripada ulama hadis, yakni Syekhul Hadis Syekh Zakaria. Kata Syekh Zakaria, pada pendapat kebanyakan ulama, kebanyakan para ulama menyatakan apa? 10 hari terakhir bermula pada malam ke-21. Ni kebanyakan ulama kata bermula pada malam ke-21. Sebab apa? Sebab 21 ini merujuk pada witir tadi. Tapi ada syarahan lagi. Dan ini adalah umum sama ada bulan itu mengandungi 29 hari ataupun 30 hari. Sama ada kita berpuasa 29 hari ataupun 30 hari. Dari perkiraan ini dan berdasarkan hadis di atas, pencarian Lailatul Qadar hendaklah dilakukan pada malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Ini kalau hari dia genap 30 hari. Sekiranya bulan itu mengandungi 29 hari pula, maka malam-malam inilah yang masih dikatakan 10 yang terakhir. Dia akan syarah yang belakang nanti. Maksud dia apa? Kebanyakan para ulama kata bermula daripada 21. Kalau hari tadi jumlah keseluruhan puasa kita mengandungi 30 hari. Kalau puasa kita mengandungi 29 hari, maka bermula kiraan ganjil itu bermula pada malam ke-20. Dapat? Dia jadi macam tu. Nanti kita baca syarah para ulama. Walau bagaimanapun Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala berpendapat perkataan asyarah. Asyarah ni 10. Yang membawa makna 10. Oleh itu jika Ramadan mengandungi 30 hari, barulah cara perkiraan ini digunakan. Iaitu bermula pada malam 21. Tetapi jikalau bulan Ramadan mengandungi 29 hari, maka 10 hari akhir bermula pada malam ke-20 dan perkiraan itu malam-malam ganjil untuk 10 akhir menepati malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28 Ramadan. Dapat? Kalau hari dia 30 hari tadi, puasa sebulan kita dikira dengan 29. Boleh tengok kalender nanti. Tak payah tengok lah, saya dah tolong tengok kan. Tahun ni jatuh 30 hari insya-Allah. 30 hari. Maka para ulama mengatakan kalau jatuh 30 hari melalui takwim yang ditentukan oleh jabatan-jabatan falak dan sebagainya, maka kita tahu kalau 30 hari maka dia bermula pada malam 21. Ini syarah ulama. Tapi kata Ibnu Hazm, sebahagian juga ulama menyatakan bahawa kalaulah jatuh 29 hari kita berpuasa, maka bermulanya 21 yang ganjil tadi adalah bermula pada malam ke-20. Dia jatuh macam tu. Dapat semua? Maka 20 akan jadi 21, 22 akan jadi 23, 24 akan jadi 25, dan malam ke-26 akan jadi 27, dan malam ke-28 akan jadi 29. Maka para ulama kata di sinilah ditetapkan. Dijadikan tadi dapat beza tadi. Walau bagaimanapun baginda telah beriktikaf pada bulan Ramadan semata-mata untuk mencari Lailatul Qadar dan secara kebetulan bermula pada malam ke-21 Ramadan. Ditakkid oleh Syekh Zakaria, akan tapi bagi Rasulullah tidak mengasingkan malam ini. Maksud mengasingkan malam ni mengkhususkan malam ganjil saja untuk ibadat, tidak. Tapi Nabi akan beriktikaf di bulan Ramadan. Ada pandangan ulama mengatakan sebulan penuh Nabi akan iktikaf. Ada pandangan juga mengatakan Nabi beriktikaf, Nabi tidur di masjid selama 10 hari yang akhir. Ada pandangan kata yang kuat kata 30 hari. Yakni sebulan penuh Nabi akan iktikaf. Yakni berniat ibadat dengan mengasingkan diri duduk di dalam masjid Allah selama 30 hari. Yakni sebulan Ramadan. Ni jangan buat pula ni PKP, jangan buat. Ni ustaz dah cakap ni kena buat ni, jangan. Kita taat ulil amri. Taat pemerintah. Ta'atillah wa ta'atir rasul wa ulil amri minkum. Hendaklah kamu taat pada Allah, taat dan Rasul, taat kepada Rasul, dan hendaklah kamu taat kepada pemimpin-pemimpin kamu. Dapat semua
Oleh itu, pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahawa malam ganjil untuk 10 hari akhir bermula pada malam ke-21 adalah satu kemungkinan yang kuat dan merupakan pendapat yang lebih tepat, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang lain. Ini pandangan hadis ini. Pada syarah ini, Nabi SAW pernah mendapatkan pada malam ke-21 Ramadan. Kalau cerita 21 dah lepas lah. Kita nak cerita malam tadi ni malam 25. Dah ibadat belum? Nanti kita baca pandangan ulama. Adalah satu kemungkinan yang kuat, merupakan pendapat yang lebih tepat, walaupun ada kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam yang lain. Pencarian Lailatul Qadar berdasarkan kedua-dua pendapat itu hanya mungkin terjadi apabila kita berjaga setiap malam bermula dari malam ke-20 sehinggalah ke malam raya dengan kerisauan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ni kata Syekh Zakaria. Kalau kita nak tahu sama ada memang betul berlaku pada malam 21 ke, malam ke-20 ke, malam ke berapa, kita nak tahu. Tidak lain tidak bukan kita kena berjaga sepanjang malam untuk kita tahu keadaan tadi. Adakah dia sama dengan Lailatul Qadar ataupun tidak. Ustaz, macam mana nak tahu Lailatul Qadar? Nanti akan sampai waktu dia. Jangan cerita lu ibadat lu. Pun kita cerita hari dia. Nanti buat bandingan. Oh, malam ke-21 belum lagi ni. Tapi aku semayang. Rugilah. Kalau orang yang tak semayang, tak buat ibadat pada malam bermula 10 akhir ni, kita dah sebut awal dah, tapi dia tak buat ibadat. Saya sengaja letakkan bahagian akhir ini supaya apa? Kita betul-betul ibadat je. Maka para ulama kata ini pandangan ulama, pengalaman. Maka bagi mereka yang pertama menghabiskan 10 akhir untuk ibadat, tu pertama. Yang kedua, dia kena ada kerisauan dalam hati dia untuk sama ada dia dapat ataupun tidak malam Al-Qadar tersebut. Kena ada kerisauan. Para ulama sebut ini adalah ciri-ciri mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mendapat Lailatul Qadar, antara ciri-ciri dia akan menjaga 10 akhir daripada malam ni, 10 akhir Ramadan ini, dan juga dia akan ada kerisauan dalam hati dia sama ada dia dapat ataupun tidak. Dia takkan berpuas hati dengan malam-malam ganjil saja, ataupun cukuplah malam ni dah banyak ibadat dah, besok tak tahu lagi dapat ke tak kan. Tak, di sepanjang malam dia akan ibadat. Untuk berjaga selama 10 atau 11 malam bukanlah satu perkara yang susah dan payah bagi mereka yang berharap untuk mendapatkan ganjaran yang begitu besar. Ni peli ni, saya tak peli kita. Sebenarnya tak payah pun. Yang buat payah kita. Sebenarnya tak payah pun. Yalah ustaz, saya kerja, ustaz penat daripada pagi sampai petang. Nak kata sampai tu punya penat tu. Para ulama sebut benda ini berkaitan dengan kesungguhan kita. Kalau kita nak, maka kitalah yang akan dapat. Kita yang akan bersungguh-sungguh. Orang lain takkan dapat ganjaran apa yang kita dapat. Kita usaha ni adalah untuk diri kita. Dan para ulama sebut segala apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni, Allah tambahkan perhatian Allah terhadap kita. Maka apa lagi yang kita nak? Di 10 akhir Ramadan ni sepatutnya inilah waktu extravaganza. Ataupun inilah waktu big sale kita. Big sale ni maksud dia bukanlah sale pada ibadat, tak. Maksud dia 10 hari yang penerimaan doa ni orang kena kejar. Satu dah memang jelas sepanjang bulan Ramadan ni doa makbul. Kan tapi ada satu malam special. Bonus lah, malam bonus. Kata bonus saya, malam bonus. Maka para ulama sebut sayang bagi kita, bagi kita yang tidak orang kata apa, memberi waktu kita untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian di akhir Syekh Zakaria datangkan syair yang bermadah ni dalam bahasa Urdu ni. Wahai Urfi. Urfi ni nama penyair. Sekiranya hanya dengan tangisan dapat menemukan aku dengan kekasih, maka ratusan tahun pun sanggup ku tangiskan dengan bertemu dengannya. Ratusan tahun pun tangis tak apa, janji dapat jumpa. Inilah sepatutnya akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sikit lagi, hadis terus ni nanti akan membahaskan lebih panjang tentang syarah berkenaan dengan hari-hari ataupun penetapan pengalaman para ulama. Nanti kita akan baca, tak sampai lagi waktu dia. Dan satu lagi hadis baginda Nabi SAW. Hadis ni panjang, saya akan baca bahagian pertama dulu.
Daripada Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada dua orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Nanti kita bahas ni. Kenapa Nabi sebut ke-9, ke-7, ke-5? Pertama Nabi sebut secara umum dulu. Saya tak masuk syarah ni. Syarah ni lebih detail. Nabi sebut ketika itu Nabi nak keluar daripada rumah untuk memberitahu para sahabat tentang malam Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar. Mungkin bagaimana cara mendapatkannya, mungkin juga bagaimana keadaan rupa malam Lailatul Qadar ni tadi. Akan tapi para ulama sebut di dalam riwayat ini, apabila baginda Nabi SAW keluar, Nabi mendapati ada dua orang Islam bergaduh di hadapan Nabi. Maka baginda Nabi SAW bersabda, oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Maksud penentuan Lailatul Qadar ni telah diangkat ni, apa yang dimaksudkan penentuan telah diangkat ni? Para ulama mengatakan adalah bermaksud bagi mereka yang bergaduh, walaupun dia beribadat pada malam hari tapi siang dia bergaduh. Dia bergaduh dengan orang, kita dah baca semalam kan ada. Dia boleh mengangkat malam Al-Qadar daripada diri kita. Dapat? Boleh mendapat malam Al-Qadar. Al-Qadar ni maksud dia mengangkat pahala, tidak mendapat ganjaran kalau kita bergaduh sesama sendiri ataupun bergaduh dengan orang. Tak berita syarah nanti lebih detail dalam ni. Kata Syekh Zakaria, ada 3 perkara yang perlu direnungkan dalam hadis ini. Ada 3 perkara. Hadis pendek je tapi 3 perkara dapat. 3 perkara dia syarah. Banyak muka surat. Masya-Allah. Hampir 6 muka ataupun 7 muka. Allahu Akbar. Pertama dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk hinggakan penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Bukan setakat itu sahaja, malah pertelingkahan sentiasa menjadi sebab kehilangan berkat. Pertelingkahan, pergaduhan ni bukan sahaja mengangkat Lailatul Qadar. Maksud mengangkat Lailatul Qadar nanti kita akan bahas dengan sebenar-benar makna. Tapi pergaduhan juga mengangkatkan keberkatan. Kita dah rezeki, kita berkat, kita buat amalan menjadikan keluarga kita mendapat keberkatan. Akan tapi dengan asbab pergaduhan, mungkin sesama ahli keluarga ataupun sesama jiran dan sebagainya, asbab pergaduhan boleh menyebabkan hilangnya keberkatan. Dapat? Pertelingkahan, gaduhanlah. Sabda Rasulullah SAW, sukakah aku memberitahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat? Nabi kata, suka tak kalau aku nak beritahu pada kamu semua? Yang ni bukan pada sahabat saja, pada kita semua. Kena jawab suka. Suka nak apa dia ni? Yang lebih afdal daripada, afdal ni lebih baik, lebih hebat daripada solat, puasa, sedekah dan ibadat-ibadat lain. Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bahkan ya Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal, dan pergaduhan sesama sendiri adalah perkara yang mencukur agama. Yakni sebagaimana pisau cukur mencukur rambut di kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sesama sendiri menghapuskan agama. Sedangkan ramai antara mereka yang berwirid panjang-panjang dan mendakwa sebagai ahli agama pun setiap masa terlibat dalam pergaduhan sesama sendiri. Renungkanlah dengan teliti sabdaan Nabi SAW tersebut dan kemudian fikirkanlah keadaan agama orang yang sombong dan tidak pun mendapat taufik untuk mengalah demi untuk berdamai. Allahu Akbar. Maksud dia apa? Mereka yang bergaduh ini, Allahu Akbar, berat ni. Seperti Nabi datangkan perkara yang afdal, lebih baik daripada solat, puasa, zakat dan amalan-amalan ibadat lain adalah kita berbaik ataupun hubungan baik sesama kita ini. Para ulama kata perkara ini, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal. Maksud dia melakukan kebaikan antara satu sama lain, tidak bergaduh. Akan tapi bila berlaku pergaduhan, pertelingkahan, salah faham, seumpama kita telah mencukur agama kita.
Dimaksudkan mencukur ni, kata Syekh Zakaria, seperti mana kita mencukur rambut. Dengan sekali tarik je hilang rambut kan. Terus licin kepala kita, halus je. Para ulama sebut macam itulah hilangnya agama. Hilang agama ni apa? Keberkatan, pahala, dan kesungguhan, taufik, kekuatan pada hari yang lain ataupun waktu yang lain untuk melakukan amal ibadat tadi juga akan hilang. Maka para ulama sebut, bila kita bergaduh, berlakunya pertelingkahan antara kita, maka akan hilangnya keberkatan dalam agama. Ini kenapa agama boleh jatuh, orang pandang hina, orang pandang lekeh pada agama? Sebab sesama agama pun bergaduh. Dapat? Walaupun kata Syekh Zakaria, orang-orang agama yang wirid panjang-panjang, hari-hari wirid panjang dan sebagainya pun bergaduh. Ini jangan cek ustaz pula. Ustaz, iyalah ustaz ni bergaduh dengan ni. Itu satu bab. Tapi kita lihat diri kita. Mencukur agama ni bukan mencukur agama orang, tak. Mencukur agama dalam diri kita. Maksud dia telah menghapuskan amalan yang ada pada diri kita. Akan hilangkan segala amalan yang ada pada diri kita. Ni pergaduhan punya besar. Dapat semua Kemudian sikit lagi Dalam bahagian pertama telah diterangkan tentang adab-adab berpuasa. Yang ni sebelum ni Antaranya ialah sabdaan Nabi SAW, iaitu menjatuhkan maruah seseorang Islam adalah riba yang paling buruk dan paling keji. Menjatuhkan maruah seorang Islam adalah riba. Riba tu riba. Riba yang paling besar. Itu pertama Nabi sebut. Dan paling keji. Bukan saja buruk, tapi keji, jijik. Namun demikian, semasa bergaduh kita tidak memperdulikan maruah seseorang Islam dan tidak juga menghiraukan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya yang benar. Allahu Akbar. Nabi sebut bahawa mereka yang menjatuhkan maruah orang lain, sama ada dengan perkataan ataupun penulisan ataupun video sani, edit dan sebagainya, menjatuhkan maruah orang lain, maka Nabi sebut lebih amalan ini lebih berat di sisi Allah Ta'ala dan dia dikira lebih hebat lagi. Dia seumpama riba yang sangat buruk. Riba dah memang buruk dan haram, tapi menjatuhkan maruah seorang Islam itu lebih besar. Maka samalah macam mengumpat tu menjatuhkan maruah orang lah. Samalah. Kita cerita pasal orang, dan bila menjatuhkan maruah orang ni juga, yang dimaksudkan lebih tinggi lagi apa dia? Kita bercakap tentang seorang itu secara berhadapan tentang keaiban dia, maka jatuh maruah dia ketika itu. Maka para ulama sebut jatuhnya maruah dia ketika itu, kita mencalarkan maruah dia, kata perkara ini adalah sangat besar dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disyarahkan oleh Syekh Zakaria, inilah punca kita tidak mendapat malam Al-Qadar. Jaga-jaga dengan perkataan kita. Kadang-kadang kita cakap macam nak tegur orang, tapi dalam masa sama tegur tadi untuk membina tak apa, tapi kita tegur ni seakan-akan menghina dia. Para ulama sebut menghina bagaimana? Seolah-olah langsung tidak ada kebaikan yang pernah dia buat pada kita, sehingga kita terlampau mengangkat kesalahan yang dilakukan oleh dia, menyebabkan jatuhnya maruah dia. Dan para ulama kata perkara ini mencukur agama dan kehidupan kita. Dapat? Allahu Akbar. Allah firman dalam Quran, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Dan janganlah kamu berbantah-bantah, bergaduh-gaduh. Berbantah ini melalui perkataan, kalau tidak niscaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan. Kalau tak nak hilang kekuatan, nak kuat semangat, jangan bantah-bantah dengan orang. Mungkin sama suami isteri pun bantah, kan? Anak mak pun bantah, anak dengan bapak pun bantah, mak bapak pun bantah. Saling bantah-bantah ni akan menggugurkan semangat. Bila tak setuju, maka mesyuaratlah dengan baik. Dapat semua insya-Allah. Wallahu alam. Tu satu perkara. Nanti kita akan sambung ni insya-Allah. Ni panjang sangat ni. Wallahu taala a'lam. Astagfirullah ni. Pusing lah ni pula. Kemudian doa yang diajarkan, doa-doa masnun. Ini saya nak bawakan pandangan. Ni doa berkaitan dengan doa berkaitan dengan apabila kita mendapat malam Al-Qadar. Bila mendapat malam Al-Qadar, apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW? Para ulama kata disebut dalam hadis,
bahawa doa yang paling afdal apabila kita berada di dalam ataupun kita mendapat malam Al-Qadar, maka diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan hadis ini adalah sahih, dan juga Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, yang meriwayatkan bahawa Nabi SAW menyatakan pada kita apa? Bila kamu bertemu dengan malam Al-Qadar, ini Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, beritahu kepada saya sekiranya saya tahu malam manakah Lailatul Qadar, apakah doa yang sepatutnya saya pohon? Doa paling afdal kalau dipohon ketika malam Lailatul Qadar. Sebelum ini kita ajar doa untuk mendapatkan. Maka didoakan Allah marzuqna Lailatul Qadar. Itu pertama. Yang kedua, para ulama sebut bila dah dapat malam Al-Qadar, maka ketika kita beribadat pada malam itu, kita memperbanyakkan Allah marzuqna Lailatul Qadar, dan juga kita memperbanyakkan doa ini. Saya dah sebut dah sebelum ni. Ni doa dia apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ikut sama-sama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, ataupun fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bertemu dengan malam Al-Qadar, maka doa ini adalah doa yang sangat-sangat digalakkan oleh Rasulullah untuk kita berdoa ketika kita berada pada malam Al-Qadar. Macam mana nak tahu Ustaz? Kena ibadatlah malam baru kita tahu sama ada kita dapat atau tidak. Wallahu taala a'lam. Bagaimana cara dapat nanti akan dibahaskan juga di dalam kitab ini insya-Allah. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Allah pelihara perkataan kita, pelihara mata kita, pelihara telinga kita daripada mendengar aib orang, pelihara mata kita daripada mendengar aib kesalahan orang, keburukan orang, tak kena pasal orang, melihat ataupun bercakap pasal orang. Hati kita juga membayang adanya hasad dan dengki terhadap orang lain. Maka semoga kita dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kita betulkan niat kita supaya ibadat kita ini semua semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وأن والدينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk pada diri saya. Semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita semua insya-Allah untuk mendapatkan malam Al-Qadar insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.